Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji kami angkatkan setinggi-tingginya kehadrat-Mu ya Allah. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak ada. Kaulah Allah yang maha ada, yang mengadakan segalanya. Antara yang ada itu dengan kehendak dan izin-Mu adalah kami hamba-hamba-Mu. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak mampu mendengar. Kaulah Allah yang maha mendengar. Telah Kau izinkan kepada kami, bahkan telah Kau pinjamkan kepada kami nikmat sebuah pendengaran. Maha suci-Mu wahai Allah, dahulunya kami tidak mampu melihat. Engkaulah Allah yang maha melihat. Telah Kau pinjamkan kepada kami nikmat sebuah penglihatan. Maha suci-Mu wahai Allah, Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui. Dahulunya kami tidak mengetahui barang sesuatu. Kalaupun hari ini kami dikenali sebagai orang yang tahu, expert, hanya cebisan kecil dari lautan ilmu-Mu wahai Allah. Ampuni kami wahai Allah, lantaran angkuh, alpa, lalai dengan sedikit pengetahuan kami, dengan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran yang tidak sedikit kami durhakai terhadap-Mu wahai Allah. Ampunkanlah dosa kami wahai Allah, maafkan kami. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang dimati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, ahli jawatan kuasa, para pemimpin masyarakat di semua peringkat, ibu-ibu, bapa-bapa, alumni jemaah haji, bakal jemaah haji. Semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi terus memperkatakan tentang apa yang kita doakan pagi tadi. Tuan Imam kita mengulangi, Allahumma ajirni minan nar. Sembahyang berjemaah, Allahumma ajirna minan nar. Kalau masih ingat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, setahun sekali secara rasmi kita mengulang kaji satu peristiwa yang menghubungkan penduduk langit, penduduk bumi dengan penduduk langit. Hari ini kita tidak ada satu sistem, hari ini kita ada satu teknologi yang hari ini orang yang di luar masjid boleh bersama-sama kita dengan aktiviti program dalam masjid. Ini teknologi ni lah. Ada apps, ada aplikasi Facebook Live. Orang yang tak datang, dia sembahyang subuh di tempat lain lah, tapi dia nak bersama dengan kita. Susahlah kalau kita cerita 20, 30, 40 tahun yang lalu dia kena datang kat masjid Taqwa. Tapi Allah Ta'ala telah menghadiahkan. Teknologi ni ada dulu tapi kita tak tahu. Dulu ada tapi tempat lain. Hari ini dah ada kat tempat kita. Dan mungkin ada lagi beberapa tempat tak ada lagi teknologi ni, di pendalaman ataupun di beberapa sudut-sudut, tapi tidak lama lagi sampai. Namun Allah Ta'ala telah mendahulukan teknologi dan menghadiahkan sebelum kepada umat Nabi Muhammad SAW litasliyatir rasul, untuk menggembirakan Nabi SAW, lalu diberikan hadiah namanya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Diberikan kenderaan yang laju, mendahului zaman. Dan di antara peristiwa Isra' Mi'raj itu, Nabi SAW digambarkan berkaitan dengan api neraka. Dan hari ini kita membaca dalam Quran, kita berdoa tentang neraka itu, suatu tempat yang kita tak maulah. Dalam bahasa mudah, tak mahu. Secara fitrahnya seluruh manusia tidak mahu kesusahan di dalam hidup. Cukuplah
pengalaman berjiran dengan COVID-19 yang menghadiahkan kepada kita satu nama yang jarang kita dengar, kuarantin. Dan sebahagian kita sudah pun menikmatinya, kuarantin itu. Dan tak lama lagi sedikit demi sedikit di offline kan, tidak ada lagi kuarantin itu. Namun sekurang-kurangnya kita dapat merasakan, oh begini. Karena tidak lama lagi ada satu kuarantin wajib. Kuarantin wajib. Yang ini memang wajib. Iaitu kita akan bersama berada di alam barzakh. Barzakh ni dinding. Dinding lah, kuarantin tu dinding. Tak boleh keluar, tak boleh keluar rumah. Duduk dalam bilik yang di-isolatekan dalam bilik. Rumah tu ada 3 bilik, 4 bilik dalam rumah tu. 1 bilik, duduk dalam bilik tu. Kawan-kawan kita yang pergi umrah dalam musim pandemik, ketika berkongsi bahawa sampai saja di Madinah 3 hari pertama kuarantin di bilik. Di bilik, bukan di hotel. Nak turun ke lobi hotel pun tak boleh. Nak pergi bilik sebelah kawan tak boleh. Ada satu kawan kita cerita, grup dia ni langgar peraturan tu. Apa jadi? Kan? Jadi sambung lagi 4 hari. Sambung lagi 4 hari dia punya isolate tu. Ni kawan-kawan daripada Indonesia lah. Dia orang pergi. Kita tak ada peluang pergi masa dalam bulan 11, bulan 12 baru ni. Kawan-kawan kita pergi. Jadi dia bercerita lah. Dia ada orang ada CCTV. Payah. Ada satu grup yang masuk Mekah dulu. Hadiah-hadiah apa? Langgar kuarantin tu. Tak boleh pergi Madinah. Satu grup tak boleh pergi Madinah. Allah, habis macam tu je kan. Nak buat macam mana? Tak ada yang langgar peraturan. Payah kita tengok kiri kanan tak ada orang. Pergi 3 hari. Pergi bilik sebelah pula kebetulan luas, buat acara. Senang. Pagi-pagi macam ni. 3-4 orang buat tu. Gatal salah seorang grup tu, dia masuk kat Facebook. Tak ada apa. Kan? Jadi pihak berkuasa Arab Saudi kata ni sudah langgar peraturan. Kan? Jadi macam mana? Akhirnya tak dapat pergi Madinah. Mereka sempat, alhamdulillah, sekali umrah je. Sekali umrah, tawawadak tak ada. Sekali umrah, beberapa kali semayang berjamaah. Tak dapat selalu juga, ada apps juga. Nak pergi semayang jemaah, ada apps. Kita belum sampai tahap di Malaysia ni nak pergi semayang jemaah pakai apps. Belum. Kita hanya dah ada beberapa commitments. Saya round-round masjid ni, macam-macam pattern masjid yang tulis tu satu hal lah. Tulis ni ada yang kalau dalam karar-karar tentu tu kena masuk dulu gili-gili peringkat awal dulu, macam-macam. Untuk akhirnya kita dapat sujud di sini. Allahu Akbar. Di situ kita boleh belajar bahawa mahal nak mari masjid. Yang tak mari masjid tu satu hal. Kita nak mari pun, Allahu Akbar, the value is there. Di situ dia punya. Tak apalah. Hatta saya terfikir mungkin sampai satu masa nanti siapa nak pergi masjid kena bayar RM50, RM100. Tak apa, bayar RM100 pun saya datang. Oh, betul. Yang susah nak isi borang itu satu hal. Ini tak, you kena bayar. Nak datang masjid you kena bayar. Tak apa. Bayar pun tak apa. Allah. Tuan-tuan sedang jemaah rahmati dikasihi Allah. Kita berada pada muka surat 5 Ashabul A'raf. Kita berada di muka surat 5 dan Allah Ta'ala dah mendedahkan lebih awal. Ada 3 golongan manusia yang akan disenarai pendek. Clear dah. Ada namanya Ashabul Jannah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma adkhilna al-jannah bidunil hisab bighairi azab. Muka surat 4, muka surat 5. Dan kita sedang berusaha mencukupkan ciri-ciri ini. Ciri-ciri ahli syurga. Antara yang paling dekat tadi, tuan-tuan bangun sebelum subuh, wabil asharihum mustaghfirun. Di waktu sahur, tiap-tiap hari Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sejak 2 menjak ni 1 jam sebelum subuh saya dah bangun Ustaz. Apa yang patut saya buat? Wabil asharihum mustaghfirun. Beristighfar waktu sahur.
Nanti bulan Ramadan waktu sahur makan sahur Ustaz. Tak apalah. Waktu sahur ni dulu awal-awal sahur ni kita faham makan sahur. Sahur ni nama waktu. Sekitar 40 minit, 30 minit, 1 jam sebelum subuh tu namanya sahur, waktu sahur. Makan sahur. Sahur ni adalah waktu. Macam sekarang ni waktu fajar, kejap lagi waktu syuruk, kejap lagi lepas tu adalah waktu duha. Waktu. Apa yang dilakukan oleh bakal-bakal ahli syurga yang sedang bermujahadah? Beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Memperbanyakkan istighfar. Semayang taubat, semayang tahajud, semayang witir. Ashabul jannah. Pangkat umur 40, 50, 60 ni, inilah cita-cita kita. Kita nak sedang mencukupkan. Dulu waktu muda-muda tak berapa teringat nak bersungguh melengkapkan ciri-ciri ahli syurga. Kita nak syurga huruf kecil. Syurga huruf kecil dunia ni dah sebahagian tuan dan puan dah memilikinya. Dan Allah Ta'ala tarik dah. Ahli syurga ni boleh makan belaka. Sekarang ni ada beberapa makanan yang kita tak boleh makan. Itu dah tarik tu. Syurga huruf kecil, ahli syurga huruf kecil ni dah beberapa nikmat. Bermakna Allah Ta'ala suruh kita fokus kepada syurga huruf besar. Kebahagiaan abadi. Ashabul jannah. Muka surat 4 tu ada infografik Ashabul A'raf. Yang ni ialah gambar tu dibuat separuh-separuh lah. Separuh putih, separuh merah. Sebab apa? Sebab ada di tengah. Boleh tengok dengan jelas. Bahkan dia nampak sendiri kawan-kawan dia yang dah masuk syurga lebih dahulu. Ada, tuan-tuan. Kita sedar sekarang ni waktu kita beramal ni ada, kita tahu kawan kita kat sebelah. Jiran kita, kita tahu dia dalam bab kerohanian ada lebih sikit daripada kita. Ada kawan sama-sama kita berkawan ni, cerita dunia tu tak apalah, cerita akhirat ni. Dalam bab baca Quran, dalam bab infak dia ada lebih sikit. Kita lebih, tapi dia lebih sikit. Atas kertas, kalau kekal istiqamah, sama apa yang zahir, apa yang batin, dia akan masuk dahulu berbanding dengan kita. Dan kita akan nampak Ashabul A'raf berada di tengah-tengah. Dia berada di Al-A'raf itu pada beberapa duration, beberapa waktu sempat berlaku dialog, dan dialog itu dirakam. Kalau boleh kita tengok pada muka surat tengah tu, kita tak baca itu muka surat tengah. Kalau kita boleh baca muka surat 10 tu. Ada lagi yang tak dapat ke? Ambil kat depan nanti. Muka surat tengah, muka surat 10. Masa kita tak apa banyak pagi ni, kita baca muka surat 10 tu. Saya baca, jemaah ikut. Surah Al-A'raf ayat 44. Dalam nak menerangkan Al-A'raf ni ada satu surah yang khusus, juz 8. Surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin.
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
Barakallahu. Dan apabila ahli syurga itu berada di tempat masing-masing di syurgalah, berserulah mereka kepada ahli neraka dengan berkata, kita tertanya-tanya, boleh ahli syurga boleh nampak ke ahli neraka? Contoh mudah hari ini, kejap lagi saya online dengan ada forum duha dengan ustaz yang berada di Perancis. Perancis dengan Malaysia ni dia sebelah kanan ke sebelah kiri ke sebelah utara ke, tak tahu kat belah mana. Yalah, tengok betul lah. Tapi dia boleh nampak kita boleh nampak dia, kita boleh cakap secara live dengan dia. Tengah malam sekarang ni, Perancis ni tengah malam, tengah kejap lagi forum dengan dia. Dia kata kita ni waktu tidur ni, nak waktu tidur lain waktunya, lain dia punya ketikanya, suasana dia. Boleh ke berkomunikasi? Boleh. Ni syurga dengan neraka ni boleh ke komunikasi? Boleh, apa masalah? Banyak lagi teknologi yang Allah Ta'ala tak hadiahkan kepada kita. Dan teknologi ataupun ilmu yang paling dahsyat, Allah Ta'ala akan komplitkan semua di dalam syurga. Oh, tak ada apa, boleh syurga. Orang syurga bercakap dengan ahli neraka boleh. Tak ada masalah. Banyak lagi yang kita tidak tahu sekarang ni yang orang lain dah tahu. Dan ada banyak lagi ilmu di luar sana, orang hari ini tak tahu lagi. Orang yang akan datang saja tahu. Cucu-cucu kita akan tahu. Maha suci mu ya Allah. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kemuncak teknologi itu saat ahli syurga dan ahli neraka boleh komunikasi, masing-masing bahagian masing-masing. Tapi mesejnya sampai. Mesej dia apa? Ahli syurga tanya kepada ahli neraka, kawan-kawan juga, dulu dah pesan, Syekh marilah semayang. Udah-udahlah, kita ni dah beruban dah. Udah-udahlah. Kecoh. Dan open secret isu sugar daddy, sugar baby. Tak tahulah nak cakap kat sini sensitif tak sensitif. Ustaz jangan cebur. Ni TTDI ni, TTDI orang yang tempat lain, bukan kat TTDI, tempat lain. Sudah-udahlah. Kita ni dah ada anak, dah ada menantu, dah udahlah. Kan. Mujahadah lah, kiralah macam mana pun cari jalan. Cari jalan yang halal, cari jalan yang halal. Payah Ustaz cara cari jalan. Buatlah bincanglah macam ni. Kita dah pernah share macam-macam meeting dah, takkan nak meeting bab ni. Cari jalan. Jangan option haram, jangan. Ni sebab kita baca ayat ni, kita akan berhadapan dengan persimpangan-persimpangan yang telah kita pilih dahulu. Dan berlaku penyesalan jika hidup kita tanpa ditutup dengan taubat nasuha. Ahli syurga bertanya kepada ahli neraka, sesungguhnya kami telah mendapati, tu warna biru tu, muka surat 10. Kawan-kawan yang tak ada Quran tu, tak ada buku kita ni, ada dalam Quran. Quran muka surat 156. Quran muka surat 156, Al-A'raf ayat 44. Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami semuanya betul. Bahawa kenikmatan di dalam barzah itu benar, soal munkar nakir sebelum itu benar, bahawa bangkit di alam kubur menuju ke mahsyar itu benar. Ada yang berjalan dengan kaki, ada yang berkenderaan dengan pantas, ada yang berjalan dengan menggunakan muka menuju ke padang mahsyar. Benar. Penantian di padang mahsyar itu benar. Dalam hadis menceritakan bahawa berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun. Waktu berdiri itu, pasti saya, tuan dan puan akan menyesal kalau aku tahu lama berdiri di padang mahsyar ni. Aku nak bersabar dengan sedikit kepayahan, kesusahan ketika hidup di dunia dulu. Apalah sangat. Aku nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada aku ketika di dunia dulu. Aku akan memaafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Apalah sangat. Dengan sebab aku memaafkan tu, aku akan mendapat teduhan. Aku akan mendapat lega di padang mahsyar. Apalah sangat nak dipertahankan keegoan dan dendam yang tak sudah-sudah. Apalah sangat. Kalaulah lah jadi 50,000 tahun. Ada yang hidup 1000 tahun di kalangan kita? Tak. 50,000 tahun mau berdiri di padang mahsyar. Berdiri padang mahsyar.
Belum tu Ustaz, belum tu alam barzakh. Selalu hari ni saya ulang sekali lagi. Contoh tokoh yang kita kenal, sebut satu nama ni kita kenal. Allah yarham Tan Sri P. Ramlee, Allah maghfir lahu, sebut nama orang yang dah meninggal. Kita berbual sama-sama, kita sebut nama orang meninggal, jangan lokek Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu warhamhu. Nanti kita meninggal, ada orang bercerita tentang kita. Mudah-mudahan waktu dicerita tentang kita, Allah maghfir lahu warhamhu. Dan saya tak boleh lupa kursi ni, guru kita, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Arwah Tan Sri P. Ramlee meninggal pada tahun 1973. Meninggal pada usia 44 tahun. 44 tahun muda tuan-tuan. 44 tahun. 1973 sampai 2021, 48 tahun. Atas kertas sah arwah Tan Sri P. Ramlee, Allah maghfir lahu warhamhu, sudah pun berada di alam barzakh lebih lama daripada hidup di Pulau Pinang, di Singapura, di Jalan Ampang. Dan arwah Tan Sri P. Ramlee akan duduk lagi lama sana sebab kita belum meninggal. Anak-anak kita, cucu tuan-tuan lahir lagi, belum lagi. Akan sampai giliran kita akan duduk di alam barzakh. Satu fakta. Ada di kalangan kita yang tak habis-habis renovate. Kadang bukan renovate rumah yang kedua yang tak tinggal pun. Tak apalah renovate tu, tapi jangan lupa, jangan lalai. Kita ada satu tempat yang akan kita tinggal bersendirian. Renovate tempat tu dengan amal-amal soleh, dengan infak. Pagi ni jemaah jangan keluar sebelum berinfak. Ada tanya tabung kat tepi tu. Jangan RM1 2, tak miskin kita RM1 2 dengan infak, tapi infak yang besar. Infak yang besar tu, pahala infak tu satu hal, ada malaikat yang mendoakan. Hatta kalau boleh pinjam, Syekh anda tak bawa duit lah Syekh, pinjam RM10. Kenapa nak ajak makan kedai ke? Tak, ni nak infak. Tak apa, jangan nak malu. Syekh tolong infakkan anda Syekh, anda bagi banknya. Anda tak bawa pula, dia kelang kabut, beg dompet tak bawa pula. Sampai tahap tu. Sebab nak dapatkan fadilat, terlepas kita keluar ni, terlepas ni habislah, tak ada apa dah. Tunggu besok lah. Berlaku komunikasi di antara ahli syurga dan ahli neraka. Masing-masing bertanya tentang hakikat. Betul tak apa yang aku cakap dulu? Aku dah ingatkan. Betul tak apa yang aku cakap dulu? Dalam bahasa layman, kata ahli neraka, betul. Kan? Mu dapat kebahagiaan, kami dapat kesengsaraan. Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang telah janjikan kepada kami oleh Tuhan kami adalah betul. Maka adakah kamu juga telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu itu betul? Kata ahli neraka, qalu na'am. Berkata ahli neraka, qalu ni jamak. Ahli neraka kata benar, na'am. Lalu apa yang berlaku? Fa'adzana mu'adzinun. Kemudian berserulah penyeru, ini malaikat di antara mereka berdua. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'ala zalimin. Bahawa laknat Allah tertimpa ke atas orang-orang zalim. Ahli tafsir ketika menafsirkan tentang zalim ini, yang dimaksudkan zalim ini dalam cerita-cerita ahli neraka adalah orang yang musyrik, mati menduakan Allah, mati dalam keadaan tidak bertuhankan Allah. Kalau pun bertuhan pun dengan Allah, bertuhankan dengan tuhan-tuhan yang lain. Percaya Allah, pada masa sama percaya pula ada satu objek lain menjadi Tuhan selain daripada Allah. Musyrik, mereka ini orang yang zalim. Orang yang zalim. Dalam bahasa yang mudah nak faham, kat sini kita pernah berorganisasi, berjawatan. Kita ahli dalam satu organisasi, tapi kita tak ikut organisasi itu, kita ikut organisasi lain. Kita bekerja dengan satu syarikat, makan gaji dengan satu syarikat, tiba-tiba kita berwalak, diam-diam kita bekerja dengan syarikat yang lain. Allah, majikan tahu macam mana. Allah yang memberikan makanan minum kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, tiba-tiba kita memilih Tuhan selain daripada Allah. Itu musyrik, orang yang zalim, meletakkan sesuatu yang tidak kena pada tempatnya. Parking, tak payah jauh lah, salah parking je kat depan tu kan, boleh test lah. Kalau orang main test tak berani nak parking lah tu.
Salah pagi tu. Apa jadi tu? Pon bising kat luar tu kejap lagi. Salah. Zalim. Meletakkan satu tidak kena pada tempatnya. Letak di tempatnya. Parking ustaz tu siapa letak tu kan. Tak apalah. Ustaz memang saja parking kat belakang. Kan. Tapi itu tak zalim lah. Yang siapa itu tak zalim lah. Kan. Sebab ustaz dah setting dah. Saja yang itu zalim juga tu. Definisi zalim. Meletakkan satu tidak kena pada tempatnya. Tapi bukan masjid ni, masjid lain. Allah. Bukan masjid ni, bukan masjid ni. Masjid Taqwa. Ada satu masjid Taqwa Selayang Baru. Masjid Taqwa di Selayang Baru. Bukan masjid Taqwa. Allah minta maaf. Tak apa. Tuan-tuan dan jemaah sekalian, ayat 45 Allah Ta'ala menghuraikan. Inilah ayat. Siapakah orang-orang yang zalim itu? Alladzina yasudduna an sabilillah, iaitu mereka yang menghalang dirinya dan diri orang lain dari menurut jalan Allah. Menghalang dirinya. Sebab tu dekat sini kita, orang yang nak buat maksiat, ustaz ada tak cara afdal buat maksiat? Contoh datang soalan tu, jawapannya ialah you buat maksiat, you jangan cerita kat orang lain, habis kat you je. Jangan share kat Facebook, jangan cerita, jangan. Kalau nak buat maksiat pun habis kat you je. Jangan kait dengan orang lain. Kalau kait dengan orang lain, dia dah jadi benda lain dah. Lepas buat maksiat cerita pula dekat orang lain, berbangga-bangga pula. Dia akan masuk dalam definisi ini, walaikumsalam. Kalau sekadar buat maksiat sendiri, tak ada siapa yang tahu, kemudian taubat kepada Allah Ta'ala, habis menjadi tidak melibatkan, tidak menjadi trigger kepada orang lain pula buat maksiat. Apatah lagi orang yang dah lah dia jahat, dia buat sistem jahat untuk orang menjadi jahat. Yang ni, siapakah orang yang zalim itu? Mereka yang menghalang dirinya dan menghalang diri orang lain daripada menurut jalan Allah. Dan mencari helah, menjadikan jalan itu bengkok terpesong, sedang mereka pula tidak percaya hari akhirat. Allah. Asasnya yang hujung tu, tidak percaya hari akhirat. Jenuhlah hari ni. Baguslah. Polis-polis kita ada kamera depan. Tapi kos tinggi lah. Supaya pihak berkuasa ni tidak ada, supaya amanah apa semua kan. Tapi ada satu benda yang lebih awal daripada itu, ilmu fardu ain. Antara ilmu fardu ain itu ialah akidah, fiqh, akhlak. 3 tu rangkum sekali. Dan dia membuahkan suatu hasil yang sangat hebat, iaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Walaupun SPRM tidak siasat kita, Allah pasti akan walaupun kita lepas daripada mahkamah, lepas sebab kita ada peguam bagus, kalau tak sempat bertaubat, kita payah ke akhirat. Payah kan? Kita yakin, kita sangat yakin. Ini ayat dia. Tak yakin macam mana? Ini ayat dia. Tersangkut kita di padang mahsyar, di negara akhirat, lantaran tidak sempat bertaubat dengan taubat nasuha. Masuk ayat 46, dan di antara kedua syurga dan neraka ada tembok Al-A'raf yang menjadi pendinding, dan di atas tembok Al-A'raf itu ada sebilangan orang lelaki yang mengenal tiap-tiap seorang dari ahli syurga dan neraka. Ada geng. Dia yang ni pula ahli Al-A'raf, dia kenal kawan dia yang masuk syurga, dia kenal kawan dia masuk neraka. Dia kenal. Lalu berlakulah dialog dengan tanda masing-masing, dan mereka pun menyeru ahli syurga dan memberi salam kepada mereka. Beri salam, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Sedangkan mereka sendiri belum lagi masuk syurga, padahal mereka ingin sangat memasukinya. Bagi salam lah kawan. Mat, assalamualaikum Mat, kau masuk syurga? Kan, dialog tu. Kawan yang dalam syurga tu, jangan lambai lah, tengok seronok. Kan, kita pun kata tengok, kan macam-macam cara lah kan. Macamlah kawan kita dah terpilih pergi haji tahun ni, kita Allah saya doakan anak nak buat surat rayuan lah. Tak apalah kan. Tengok doa anak saya kan, doakan anak. Saya sendiri, saya pernah pengalaman, ada satu masa tu, satu musim haji saya boleh teringat, saya KT1 pergi haji. Kawan saya ni, ustaz, tolonglah Ustaz sampai sana, Ustaz tolong doakan saya Ustaz. Tentulah.
Kan? Saya kata, Syekh, anda doakan entah buat surat raya. Ini zaman buat surat raya yang bukan pakai apps tu. Lepas tu alhamdulillah saya pun kita orang saya sibuklah dengan amalan haji, amalan umrahnya. Tiba-tiba jumpa dia pada Arafah, ustaz, peluk sangat. Kita sampai alhamdulillah ustaz, saya KT tak akhir Ustaz. Allahu akbar Ustaz. Kan? Kita dah pergi haji dulu. Kawan kita ni apa pun tak buat. Saya ingat dia tak apa, dia nak pergi haji. Ustaz, tolong ajar saya buat surat rayuan. Dia tak boleh buat apa lagi waktu tu. Ini cerita tahun 2005, 2006 dulu. Kan? Maknanya akhirnya boleh. Dalam ilmu Tuhan dia memang pergi haji, tapi dia tak isi rayuan lagi. Tapi bila jumpa kat Padang Arafah, ya Allah, seronok orang kata, gembira. Kan? Macam tu juga. Ada di kalangan kita akan masuk syurga lebih awal. Ada kalangan kita masuk syurga kemudian sedikit. Tak nak sebut banyak, kemudian banyak lama pula. Ini berlaku perbualan ayat 46, cerita kawan-kawan di Al-A'raf hello dengan ucapan salamun alaikum kepada kawan-kawan yang masuk ke dalam syurga. Ayat 47, ini last. Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah ahli neraka, mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang zalim. Dia nampak bila Allah Ta'ala palingkan wajah dia ke arah neraka, nampak tak ada hello-hello lah, dah hello lah. Terus doa. Macam mana bunyi doa tu ayat 47? Doa dia itu dia, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk golongan orang yang zalim. Doa pusing kat mana? Tuan-tuan boleh baca lagi ayat seterusnya. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Baca tu boleh nampaklah bagaimana kesudahan Ali Al-A'raf. Menariknya tak lama, sekejap kan. Lepas tu Allah Ta'ala akan persilakan ayat 48-49 berlaku perbualan. Ayat 49 Allah Ta'ala jemput Al-A'raf masuk ke dalam syurga Allah. Doa tuan-tuan, ayah ibu dimuliakan, mudah-mudahan kita sama-sama masuk ke dalam syurga. Yang pasti ada di kalangan tuan dan puan yang masuk dulu, ada yang masuk kemudian sikit, dan tidak ada di kalangan kita masuk ataupun singgah transit walaupun sekejap di dalam neraka. Allahumma adkhilnal jannah biduni hisab bighairi azab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzaban nar, wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballahu minkum tasbih wa